Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam kelas Pendidikan Islam tahun 6 yang bertajuk Sifat Allah Kalam. Pada hari ini, murid-murid bersama dengan saya, Ustazah Rohani dari SK Putrajaya Persin 18 Tur. Baiklah. Jom kita lihat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmizi. Yang bermaksud, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Maafkan Ustazah. Marilah kita lihat apakah erti sifat kalam Allah. Sifat kalam Allah bermaksud Allah Maha berkata-kata. Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Berkata-kata, bersifat kalam ni. Allah Maha berkata-kata tanpa memerlukan alat bantuan dan perantaraan. Maafkan Ustazah terbatuk-batuk. Cara Allah berkata-kata tidak sama dengan makhluk. Kita lain berkata-kata, Allah lain. Apakah dalil nakli firman Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164. Yang bermaksud, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Itu dalil daripada ayat Al-Quran. Dalil akli, jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya, sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Allah mustahil bersifat kekurangan. Itu dalil akli. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan satu ibadah. Oleh itu murid-murid, marilah kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, Iqra di rumah setiap hari. Sifat kalam Allah mengandungi suruhan, tegahan dan pemberitahuan yang berupa wahyu kepada para rasulnya seperti Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, kitab Al-Quran, terdapat pelbagai suruhan dan tegahan dan ayat-ayat pemberitahuan kepada kita di dalam pelbagai bidang. Nabi Musa bercakap dengan Allah. Kita wajiblah beriman bahawa Allah itu bersifat kalam, berkata-kata. Mesti wajib beriman. Apakah kesan beriman dengan sifat Allah yang kalam Allah yang Allah Maha berkata-kata? Yang pertama, kita mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Yang kedua, kita akan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan kita.
Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan Al-Quran dan hadis untuk kita menjadikan panduan di dalam kehidupan kita seharian. Sekiranya kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, maka sesatlah hidup kita. Yang ketiga, beramal dengan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang keempat, dikasihi dan dirahmati Allah. Okey, baiklah murid-murid, sebagai rumusan, kalam Allah tidak dapat dicangkok oleh akal fikiran manusia. Kita wajiblah beriman dengan sifat kalam Allah dan mentaati perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Ingat tu murid-murid, kita kena menuruti perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, murid-murid bolehlah mengambil link untuk uji minda ini dan membuat ujian dan latihan di rumah. Okey. Sebagai latihan yang kedua, sila rujuk buku teks muka surat 86 dan catat di dalam selesaikan latihan di dalam buku tulis murid-murid. Okey. Ini antara soalannya. Hari ini hari yang membosankan. Kawan aku Amir telah menumpahkan air di bajuku. Akibatnya aku dimarahi Cikgu Ain dan Ibu kerana mereka menyangka aku banyak bermain di sekolah. Amir, aku tidak akan maafkan engkau. Situasi seorang murid dengan rakannya yang tidak berpuas hati kerana rakannya menumpahkan air di bajunya. Okey. Berdasarkan situasi tersebut, apakah pendapat kamu tentang status rakan kamu? Okey, jika kita beriman dengan kalam Allah, bagaimanakah kamu memanfaatkan laman sosial ini dengan cara yang diredai Allah? Okey, anak-anak dan murid-murid yang sedang menonton ini bolehlah memberi komen dan membuat latihan di rumah serta boleh memberi komen di ruangan chat pada video YouTube Ustazah ini. Okey, Ustazah rasa sampai di sini dahulu kelas pendidikan Islam kita pada kali ini. InsyaAllah doakan semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Ustazah Rohaniah Ismail Official supaya akan lebih banyak lagi video-video yang akan disediakan untuk murid-murid dan anak-anak semua.